Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya kasihi seluruh hadirin hadirat sidang Jumaat yang hadir pada tengah hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita pada hari Jumaat ini dapat lagi berhimpun dan berkumpul seperti sebelum-sebelumnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam waktu yang pendek ini saya ingin membawa sedikit tazkirah ringkas, tazkirah mengenai agama Islam yang telah menjadi anutan kita selama ini. Mudah-mudahan dengan tazkirah ini ianya akan sikit sebanyak membantu kita dalam kita memahami tentang agama ini, dan dalam waktu yang sama mungkin ada sikit sebanyak yang kita boleh perbaiki dalam kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau mengikut statistik pada hari ini, jangkaan ataupun kepadatan penduduk umat Islam telah pun mencapai lebih daripada separuh penduduk dunia. Artinya di sini kalau kita ukur dari sudut lahiriahnya, umat Islam itu tentulah kuat, tentulah hebat, tentulah dia boleh membina sebuah empire. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kita tidak melihat walau satu pun negara Islam yang mampu untuk menjadi kuasa besar dunia. Jadi pada tengah hari ini saya ingin membawa ataupun membuka minda kita untuk kita memahami kenapa berlakunya umat Islam pada hari ini walaupun kelihatannya banyak tetapi lemah. Kadang-kadang kita bangga dengan jumlah kita yang ramai, tapi jumlah kita yang ramai itu ibaratkannya seperti buih-buih di lautan. Artinya di sini bila kita sebut buih ni tak perlu ribut taufan. Cukup hanya dengan sebatang lidi sahaja, buih-buih itu boleh berkecai. Jadi ulama-ulama telah mengkategorikan bahagian umat Islam ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama kita sebut sebagai umat Islam ini yang disebut sebagai orang yang abai. Apa maksud abai ini? Abai ini maksudnya tidak mengendahkan atau tidak mempedulikan. Artinya mereka ini pada zahirnya, pada surat beranak dia itu atau KTP-nya Islam. Tapi dari segi pengamalannya, dari segi penghayatannya langsung tidak menampakkan yang mereka itu adalah seorang Islam. Jadi Islam mereka ni hanya pada nama semata-mata. Hanya sebab Islam itu kerana keturunan. Bukan kerana mereka itu bersungguh-sungguh nak amalkan Islam. Jadi kalau kita nak melihat syiar Islam pada diri mereka itu memang langsung kita tak nampak. Jadi golongan ini memang paling ramai pada hari ini.
Golongan umat Islam yang langsung tidak memiliki kualiti apa sekalipun. Dan golongan ini kalau mereka berdoa pun doa mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka itu hakikatnya adalah orang Islam. Dan mereka ni langsung tak beramal dengan Islam. Wajah mereka, sikap mereka, perbuatan mereka, tindak tanduk mereka langsung tidak menggambarkan yang mereka itu sebagai orang Islam. Hanya saja bila mana kita tahu mereka itu Islam, bila berlaku dua keadaan. Yang pertama ketika berlakunya upacara akad nikah. Baru kita tahu, oh Islam rupanya. Yang kedua berlakunya kematian. Jenazahnya dibawa ke masjid atau dibawa ke surau dan disembahyangkan serta dimakamkan di tanah perkuburan Islam. Masa itulah baru kita tahu dia ni rupanya orang Islam. Jadi orang yang seperti ini, mereka ini walaupun Islam tapi mereka ini tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, golongan ini disebut golongan orang-orang yang cuai. Kalau tadi abai, ini cuai. Cuai ini banyak sedikitlah daripada golongan yang pertama tadi ni. Mereka ini hanya ada rasa bertuhan. Tuhan tu wujud hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Tak dibawa sepanjang masa. Maknanya di sini Tuhan itu wujud hanya waktu bila? Waktu dia sakit. Waktu dia kesusahan. Waktu dia buat satu perancangan tu gagal. Tak berlaku seperti apa yang dia rancang. Waktu dia tengah banyak utang. Waktu dia jatuh bankrupt dalam perniagaan. Atau apa saja yang dia lakukannya itu gagal sama sekali. Masa itulah mereka ini barulah teringat akan Tuhan. Kemudian orang ini ataupun golongan ini, mereka kalau beribadah pun ikut musim. Bila musim bulan Ramadan, penuhlah surau masjid. Sampai AJK masjid pun kadang-kadang pening kepala nak mengatur. Terutama kalau minggu-minggu pertama puasa. Oh, penuh. Tapi bila penghujung, masjid dan surau kembali sepi. Seperti apa yang berlaku hari ini. Dan mereka ini beribadah itu ikut musim lah. Kalau musim Maulidul Rasul, selawatlah dia. Ya Hanana lah dia. Time bulan Muharram, Muharram lah dia. Time apa lagi? Hari-hari kebesaran Islam ini, kita lihat mereka ini akan ada. Dan bila nak ibadah itu, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ikut mood. Rasa macam sedih sangat, rasa macam terabai, tak ada orang peduli dia. Masa tu dia ingat Tuhan, dia pun ibadah kuat lah. Sembayang lah dia, zikir lah dia. Tak ada disiplin. Ini banyak ni. Disiplin tu tak ada. Kemudian dalam kehidupan seharian, mereka ini tidak prihatin dengan apa yang kita sebut soal halal dan haram. Maknanya mereka ini bedal lah. Senang cerita, bedal apa saja. Kadang-kadang tak teliti langsung. Dalam keadaan umat Islam pada hari ini, oleh kerana kita ini terlalu ramai, maka dari segi ekonominya ataupun demandnya itu sangat tinggi. Sebab itu akan ada puak-puak yang mengambil kesempatan di sini menggunakan jenama-jenama atau produk-produk Islam untuk nak menarik perhatian kita. Tapi kadang-kala ataupun selalunya, hendaklah kita bersikap berhati-hati. Kenapa? Kerana makanan sekadar halal sahaja, tetapi penyediaannya tidak menepati syariat,
ataupun dari segi kebersihannya tidak ikut syariat, maka makanan itu boleh jadi syubhat. Saya ambil contoh mudah saja, simple saja. Cara pembersihan ayam. Tuan-tuan tengok tak bila kita pergi kat kedai makan atau restoran atau di mana-mana sahaja. Kita tengok cara mereka membersihkan ayam tu. Kadang-kadang ayam tu kadang-kadang darahnya belum habis lagi. Belum bersih lagi. Dah dimasak. Oh, kita pun makan. Oh, sedap. Kedai tu masak sedap. Memanglah sedap sebab dah bercampur dengan darah ayam. Akhirnya kita makan. Kita makan bukan sekali dua, tuan-tuan. Kita makan berkali-kali. Jadi setiap kali kita makan, maka akan timbullah titik hitam di hati kita. Bila kita makan benda-benda yang syubhat, timbullah titik hitam di hati kita, maka semakin banyak titik hitam berada dalam hati kita, maka apa pun yang disebut tentang agama ini, langsung tak akan memberi bekas dalam hati. Jauh sekali nak membuat perubahan dalam hidup. Tak ada langsung. Kenapa? Faktornya punca makanan. Itu belum kita sebut lagi soal kebersihan. Sebagai contoh. Mudah, simple lagi. Saya bagi contoh. Telur ayam. Ramai di antara kita ni suka makan roti telur. Ni abang-abang baik kita dia makan roti telur. Baik, roti telur satu baik. Okey. Roti itu kebanyakannya tidak dibasuh. Diambil langsung daripada tempat bekas telur, yang mana bekas telur itu telah bercampur najis ayam. Dia pun ambil, pecahkan telur tu masuk dalam roti. Kemudian goreng, kita pun makan. Nampak tak? Inilah punca kenapa umat Islam pada hari ini ramai, tetapi ramainya tidak ada kekuatan sama sekali kerana puncanya daripada tidak menjaga soal pemakanan itu tadi. Itu yang kita kata golongan yang cuai. Bukan saja cuai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan cuai juga dalam menjaga makan minum mereka. Dan yang ketiga, ini mungkin ramai di kalangan kita ni masuk dalam golongan ni lah, termasuk saya yang bercakap. Golongan orang-orang yang lalai. Apa maksud lalai? Lalai ini maksudnya tidak mengingati Allah. Walaupun dalam disiplin ibadah. Kita bersembahyang itu kan disiplin ibadah. Allah suruh kita berdiri tegak. Tegak berdiri menghadap kiblat sambil mata kita melihat tempat sujud. Itu disiplinnya. Zahirnya begitu, tetapi hakikatnya, batiniyah dia, rohnya, hati itu kena ingat Allah. The moment kita angkat takbir Allahu Akbar, artinya jangan ingat lagi selain daripada Allah. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kualiti sembahyang kita, kualiti yang bila sembahyang barang hilang boleh jumpa dalam sembahyang. Masalah yang berlaku sebelum sembahyang boleh selesai dalam sembahyang. Benda-benda yang kita tak ingat di luar sembahyang, bila sembahyang kita boleh ingat. Jadi akhirnya sembahyang kita itu semakin banyak kita bersembahyang, bukan makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah sebut fawailul lil musallin, neraka wailah bagi mereka yang bersembahyang yang gagal dalam sembahyangnya ataupun tidak khusyuk dalam sembahyang. Artinya ibadah yang dilakukan sepatutnya semakin banyak ibadah itu semakin melahirkan sifat kehambaan dalam diri dia. Tetapi sebaliknya bila semakin banyak ibadah akan melahirkan sifat ketuanan. Makin banyak ibadah makin sombong. Makin banyak ibadah makin bakhil. Makin banyak ibadah makin gila puji, gila ampu, gila jawatan. Macam-macam gila lah. Ni yang berlaku. Zahirnya nampak baik.
Kita tengok dia sembahyang cukup elok, tertib, sempurna. Tetapi hatinya menerawang, entah ke mana-mana pergi, tak tahu. Macam mana nak jadi khusyuk dalam sembahyang kalau di luar waktu sembahyang pun kita tak ingat Allah? Logik tak dalam sembahyang 5 minit, antara 5 ke 10 minit boleh ingat Allah? Luar waktu sembahyang pun kita tak ingat Allah, apa kita ni robot ke? Bila sembahyang angkat takbir, automatik boleh ingat Allah. Automatik kita boleh khusyuk. Automatik boleh kita rasa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin, tuan-tuan. Ada prosesnya. Mesti ada disiplinnya. Artinya di luar waktu sembahyang itu mesti kita bawa dulu rasa kehambaan itu, rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah, dan ketika kita mengangkat takbir itu, maka itulah kemuncaknya. Kita merasa kebesaran Allah sehingga kan kita tak ingat apa lagi melainkan hanya Allah Subhanahu. Kalaulah kualiti ini ada pada umat Islam pada hari ini, Masya Allah. Hebat kita tuan-tuan, tak perlu kita angkat tangan. Belum sempat angkat tangan lagi, Allah dah makbulkan doa kita. Baru gerak hati, baru cetusan hati pun Allah dah makbulkan. Ini yang berlaku dulu. Zaman sahabat, zaman Rasulullah. Yang semua daripada kita tak pernah nak ambil kisah pun. Kita amal Islam kerana mak bapak kita Islam, kita pun amalkan Islam, tapi kita tak menghayati sungguh-sungguh ajaran Islam. Dan yang terakhir, ini yang paling hebat, tetapi inilah yang paling sedikit, paling susah kita nak jumpa, iaitu orang-orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Syarat untuk jadi orang takwa, mesti jadi orang Islam. Takkan jadi orang bertakwa kalau dia bukan Islam. Walau dia baik, walau dia hebat sekalipun. Setelah jadi orang Islam, ada prosesnya lagi, kita jadi orang yang beriman. Beriman itu artinya apa? Kita beriman kepada hal-hal yang gaib, yang akal kita tak boleh terima, tak boleh guna logik akal. Kalau kita nak logik akal dengan agama itu, artinya kita masih belum beriman, tuan-tuan. Faham ya? Kalau kita main logik akal, agama ni, artinya kita belum beriman. Kenapa saya cakap macam tu? Hari akhirat itu masuk akal ke tidak? Ada tak sesiapa jemaah yang hadir pada hari ini pernah sampai hari akhirat? Pernah tengok syurga neraka? Tak pernah. Tapi kita disuruh beriman. Betul? Kita disuruh beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada para malaikat. Yang semua ini adalah hal-hal gaib yang tak terlihat oleh mata kasar kita. Tapi kata Allah, sembahlah aku. Kalaupun kamu tidak melihat aku, sembahlah aku seolah-olah aku melihat kamu. Jadi bila ada perasaan itu, barulah ibadah itu dapat dijiwai. Barulah ibadah itu semakin banyak kita beribadah, maka akan banyaklah terbakar mazmumah ataupun sifat-sifat jahat yang ada di dalam hati kita ini. Akan lahirlah sifat tawaduk, rendah diri, sifat pemaaf, sifat mudah meminta maaf, sifat berbaik sangka sesama manusia, bertolong bantu tanpa ada apa-apa kepentingan. Ini yang payah ni tuan-tuan, nak nolong orang ni tanpa ada kepentingan, tanpa ada apa sebalik maksud di sebalik itu. Oi, payah tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita nyebut, dah jadi tradisi kita, saya ikhlas ni bantu ni. Ikhlas ni bantu ni. Kalau dari sudut hukum agama, hukum tasawuf, kita menyebut ikhlas itu artinya tak ikhlas. Ikhlas, saya ikhlas. Aku ikhlas ni, memang aku ikhlas ni. Itu tak ikhlas sebenarnya. Sebab apa? Ikhlas itu adalah rahsia dalam rahsia Allah. Hanya Allah je yang tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Tapi tandanya ada. Apa tandanya? Ketika dia bersendirian ataupun ketika dia dalam keadaan ramai seperti ini, ibadahnya tetap sama. Disiplinnya tetap sama.
Eh, tertibnya tetap sama. Kalau di waktu ramai-ramai macam ni, dia handsome, kemas, wangi-wangian menghadap Allah. Ketika dia bersendirian pun samalah juga. Kalau waktu Jumaat macam ni sanggup datang sebelum masuk waktu lagi dah datang Jumaat, nanti ketika bukan hari Jumaat, waktu-waktunya lain pun begitu jugalah dia menunggu waktu untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia sifat orang yang bertakwa. Ya Allah janji dalam Al-Quran, banyak Allah janji, banyak Allah sebut. Antaranya, Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Tapi Allah tak pernah sebut, Wallahu waliyul muslimun. Jadi orang Islam belum jaminan untuk Allah bantu, belum jaminan untuk kita berjaya, belum jaminan untuk kita sukses di dunia ini dan di akhirat. Tetapi menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jaminannya. Itulah janji Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama tanam azam dalam diri kita supaya kita kejar takwa ini sungguh-sungguh. Kalau tak tahu apa tu takwa, nanti pas di balik ni belajar, cari guru. Tanya guru apa itu takwa dan macam mana nak dapat takwa. Kerana takwa itu jauh lebih besar daripada wang ringgit. Takwa itu jauh lebih besar daripada harta benda. Takwa itu lebih besar daripada jawatan. Takwa itu lebih besar daripada kebesaran dan keagungan yang manusia berikan kepada kita. Takwa sahajalah jalan atau jaminan untuk kita selamat di dunia, lebih-lebih lagi kita selamat di akhirat kelak. Wallahu alam, saya sudahi kuliah saya atau tazkirah pada tengah hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal. وأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, yaitu amanah. Benarkah ianya semakin terhakis? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar,
prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamalkan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, marwah umat Islam hari ini semakin tersalar dan terhakis bila terdapat segelintir umat Islam yang diberi amanah tenggelam dalam gelombang kerakusan mengejar habuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amalan rasuah, penyelewengan wang yang diamanahkan serta ketidakadilan integriti. Sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar dan berat, mencakupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang, tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, perbuatan pecah amanah telah menjangkau bukan saja sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah institusi agama juga turut terpalit dalam gejala ini. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, niscaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi atau majikannya. Perbuatan seumpama ini bukan saja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan tersela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Khatib mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pegawai-pegawai dari agensi-agensi Islam Negeri Selangor yang diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal dan anak yatim, dan infak umat Islam, dan infak jemaah masjid dan surau, serta uang fidyah. Diingatkan agar terus memelihara amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai berarti terancamlah sumber kewangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat. Takutilah azab dan hukum Allah yang menanti di alam barzah dan di akhirat nanti dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang dipikul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya.
dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sedangkan dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim. Kegagalan kita di dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah suatu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan hasutan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri. Bak kata peribahasa Melayu, harapkan pegar, pegar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharap untuk menjaga kepentingan umat Islam ini. Oleh itu, amanah merupakan satu tanggungjawab yang wajib dititikberatkan untuk ditunaikan dan dijaga dengan baik, meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata, maka beringat, jangan kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun ini amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khatib menasihatkan kepada umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah, maka laporkanlah segera kepada pihak kuasa agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat kita. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala pengkhianatan di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini hingga Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda SAW tidak mau umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamanak wa la takhun man khanak." Maksudnya, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan. Maka sudah tentu melakukan khianat terhadap orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas lagi dilarang dan ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Walaupun di dunia ini ia mungkin terselamat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menceritakan ketika selesai perang Khaybar, maka sekumpulan sahabat Nabi SAW tiba seraya berkata, si fulan mati, si fulan mati. Sehingga mereka melewati seorang lelaki
dan berkata, si fulan mati syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api neraka akibat sehelai pakaian atau jubah yang diambil daripada rampasan perang sebelum dibahagikan. Hadis riwayat Muslim. Jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat, yang mana harganya tidak seberapa itu pun, menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkan pula bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau ratusan, malah jutaan ringgit nilainya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari Jumat yang berbahagia ini, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah, yang pertama, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang bertanggungjawabkan, serta yakin diri sentiasa diawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat, walau sekecil manapun amanah yang dipikul, serta bekerja sama membantras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru an tu'addal amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran dan sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengajar lagi sentiasa melihat. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. An-Nisa 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة ومبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, serta tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdalaskan syariat. Jadikan, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمد لوعده. استووا اعتدلوا صفوفكم فإن tasfiyah sufu min tamam salah. Lurus dan dapatkan saf, penuhkan saf hadapan dahulu. Sekiranya belakang ada yang kosong lagi, masuk ke dalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يصلي فرض الجمعة. الله أكبر. الله أكبر. وسبحان الله. إني وجهت وجه الذي إن شهدت لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر في الليل والرحمة. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام. أشهد أن صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على ذكرك وشكرك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا مولانا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رسول الله